Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang zakat pertanian dan padi. Saya Arman bin Asri, F205 dan kawan-kawan saya iaitu Aidil Muzaffar bin Muhammad Azwan, Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Ramli dan Muhammad Nur Amri bin Nur Hamzah. Okay, next. Okey, definisi zakat pertanian. Tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat hanya pada makanan asasi manusia. Antara jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ialah kurma, jagung kering, gandum, barli, beras, padi atau sebagainya. Makanan yang dimakan sewaktu musim susah dan kemarau tidak boleh dianggap sebagai makanan asasi. Bagi negara Malaysia, zakat tanaman ini hanya dikhususkan kepada tanaman padi. Next. Okey, dalil wajib zakat pertanian. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar. Dan pohon-pohon tamar, kurma dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk rupa dan rasanya buah zaitun dan delima yang bersamaan warnanya atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya. Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya zakatnya pada hari memetik atau menuainya. Surah Al-An'am ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri bin Hamzah. So saya akan terangkan syarat wajib bagi zakat pertanian. So yang pertama adalah Islam. Pemilik harta mestilah seseorang yang beragama Islam kerana zakat diisytiharkan kepada orang Islam sahaja. Golongan bukan Islam tidak diminta untuk mengeluarkan zakat kerana zakat adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua iaitu merdeka, bebas daripada tekaman perhambaan. Isu hamba tidak timbul pada masa kini. Tetapi syarat merdeka masih lagi dikekalkan oleh para ulama. Yang ketiga iaitu milik sempurna. Pemilikan terhadap sesebuah harta hendaklah jelas di mana tiada orang lain yang berhak ke atasnya melainkan dirinya sendiri. Yang keempat iaitu cukup nisab. Sesuatu harta yang dimiliki hendaklah mencukupi nisab, yakni paras minima yang menentukan sama ada wajib atau tidak sesuatu harta itu dikeluarkan zakat. Dan yang kelima iaitu cukup haul. Cukup haul bermaksud telah berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijrah iaitu selama 354 hari atau mengikut tahun Masihi iaitu selama 365 hari. Next. Okey, kaedah pengiraan. Pengiraan zakat pertanian ataupun padi adalah tertakluk ke atas harga jualan padi. Telah ditolak kos yang dibenarkan. Jika nilai jualan padi pada musim pertama kurang dari nisab, maka hendaklah dicampurkan ke musim kedua dalam tahun yang sama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Zikri. Saya akan terangkan tentang nisab. Nisab di dalam syariah adalah jumlah batasan pemilikan seorang Muslim selama setahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Contoh nisab dalam pertanian ini adalah dia menggunakan 363 gantang atau 1.200 kilogram atau 1.2 tan bersamaan dengan nilai RM1,200. Bagi subsidi pula, subsidi padi dikira sebagai harta perolehan al-mal al-mustafad. Oleh itu, ianya termasuk di dalam pengiraan zakat dengan kadar 2.5% atas nilai keseluruhan harga subsidi padi. Next. Okay.
waktu berzakat dikeluarkan zakat setelah tanaman tersebut dipetik atau dituai dan diproses. Sebagai contoh, padi hendaklah diceraikan dari tangkainya dan dijemur. Yang kedua iaitu kadar wajib zakat, 10% ke atas nilai bersih selepas ditolak kos yang dibenarkan seperti kos baja atau racun, sewa, upah, kerja dan pengangkutan. Penentuan ukuran nisab adalah selepas tolakan kos. Sekiranya harga padi selepas ditolak kos operasi kurang dari RM1,200, maka zakat tidak diwajibkan. Next, saya akan serahkan kepada Aidil Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Muzaffar bin Muhammad Azwan. Saya akan terangkan pasal penyeraan. Seorang petani mendapat hasil jualan sebanyak RM1,600 semusim, manakala subsidi sebanyak RM700. Harga jualan padi RM1,600. Anggaran tolakan kos yang pertama, kos baja atau racun RM250. Yang kedua, sewa RM200, upah tenaga kerja atau tuai RM350. Yang keempat, pengangkutan lori RM50. Jumlah tolakan RM850. Baki RM1,600 tolak dengan RM850. Jumlahnya adalah RM750. Kadar zakat ke atas tanaman padi RM750 kali 10%, jumlah RM75. Kadar zakat ke atas harga subsidi RM700 kali 25%, jumlahnya RM17.50. Jumlah perlu bayar zakat RM75 tambah dengan RM17.50. So jumlahnya RM92.50. Contoh penyeraan 2 musim. Musim pertama 2005, nilai jualan RM400 kurang dari nisab. Musim kedua 2005, nilai jualan RM450 kurang daripada nisab. Maka RM400 tambah dengan RM450, jumlahnya RM850, lebih pada nisab. Jumlah perlu dibayar RM850 kali 10%. Jumlahnya adalah RM85. Itu saja. Sekian, terima kasih.